إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وآله وأصحابه الكرام، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وإلى روح صاحب هذا الكتاب شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد محيي النفوس صلاة تسعدنا بها في جميع الدروس، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. اللهم افتح قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وآتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين. أما بعد، فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبركاته وعلوم مشايخنا وبركاتهم في الدارين آمين. Kata Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Ahmad bin Muhammad Ar-Dardir Al-Maliki rahimahullahu ta'ala, qala law lam yakun muttasifan biha lazim huduthuhu wa huwa muhalun fastaqim li'annahu yufdi ila at-tasalsuli wad-dawri wa huwa al-mustahilul munjali fahuwa al-jalil wal jamil wal wali wat tahirul quddus war rabbul ali munazzahun 'anil hululi wal jiha wal ittisali lil infisali was safah. Sambung perbincangan dalam nazam Al-Kharidah Al-Bahiyah bagi Imam Dardir rahimahullahu ta'ala pada bait yang ke-28. Katanya rahimahullah, law lam yakun muttasifan biha lazim, jikalau Allah tidak bersifat dengannya, iaitu dengan sifat salbiyah, lazim huduthuhu, pastilah baharunya akan melazimi, wa huwa muhalun fastaqim, sedangkan ia iaitu melazimi sifat baharu adalah mustahil bagi Allah, maka teguhlah, maka tetaplah teguh. Li'annahu yufdi ila tasalsuli, kerana ia akan membawa kepada tasalsul, wad dauri wa huwal mustahilul munjali, dan daur, sedangkan ia adalah perkara mustahil lagi nyata. Untuk matan serta dengan terjemahannya lah secara ringkasnya satu-satu. Qala rahimahullah, law lam yakun muttasifan biha lazim huduthuhu wa huwa muhalun fastaqim, jika tidak adalah ia Allah itu muttasifan biha, bersifat dengannya dengan sifat salbiyah, lazima huduthuhu, nescaya lazimlah, mestilah baharunya Allah, wahwa, dan iaitu baharu Allah itu, huduthuhu, baharunya Allah itu, muhalun, mustahil. Fastaqim, maka teguhlah, tetaplah berpegang dengan keyakinan tersebut, yakinlah dengan kefahaman yang sebegitu. Ni penghujung
daripada perbincangan sifat salbiah yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Tajuk dia bagi bukti mudah bahawa Allah bersifat dengan sifat-sifat salbiyah. Ini dia bagi bukti, dia panggil hujahan ataupun bukti, pembuktian secara ringkas. Dipanggil burhan ijmali ataupun dalil ijmali ke atas wajibnya Allah Subhanahu wa taala pada akal bersifat dengan sifat-sifat salbiyah. Yang 5 disebutkan sebelum ni lah, iaitu qidam, kekal sedia Allah Subhanahu wa taala, baqa, kekal Allah, mukhalafatuhu lil hawadis, tidak bersamaan Allah, berbezanya Allah dengan makhluk, qiyamuhu binafsih, ada Allah dengan sendiri, dan wahdaniyah, esanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sifat-sifat yang disebutkan sebelum ni, dia tidak menyatakan dalilnya secara terperinci, maka dihimpunkan dan disimpulkan semua dalil-dalil tersebut dengan satu dalil ni sebagai bukti ataupun sebagai hujahan akli ke atas wajibnya Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat salbiah yang telah kita bincangkan dalam pertemuan-pertemuan yang lepas. Dia kata sekiranya Allah Subhanahu wa taala, macam yang Imam Dardir sebut dalam bait dia, sekiranya Allah taala tidak bersifat dengan sifat-sifat salbiah yang sebelumnya ini. Allah tidak bersifat dengan qidam, Allah tidak bersifat dengan baqa, Allah tidak bersifat dengan mukhalafah lil hawadis, Allah tidak bersifat dengan qiyamuhu binafsih, Allah tidak bersifat dengan wahdaniyah, maka pastilah Allah bersifat dengan baharu. Itu dia punya dalil secara ringkasnya. Ketiadaan ataupun ternafinya mana-mana sifat yang telah kita sebutkan dalam perbincangan yang lepas daripada Allah Subhanahu wa taala membawa kepada natijah, iaitu Allah ialah Tuhan yang bersifat dengan baharu. Maka bila bersifat dengan baharu, sekaligus secara tak langsung akan menanggalkan sifat ketuhanan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini secara ringkasnya kefahaman ke atas bait. Wahwa, dan iaitu baharu Allah, baharunya baharu Allah ini, bersifat dengan baharu ataupun terhukum dengan baharu ini, muhalun, mustahil pada akal. Akal tidak menerimanya, tidak dibenarkan oleh akal yang waras. Fastaqim, maka hendak istiqamahlah, maka perlu teguhlah dan tetaplah berpegang dengan keyakinan tersebut. Gitu. Maka kalau kita nak perinci ataupun nak rongkai satu-satu, kalau kita nak huraikan satu persatu, dia akan bunyi seperti inilah susunannya. Sekiranya mana-mana satu daripada 5 sifat salbiah yang sebelum ini kita katakan tidak sabit ataupun tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala, dia akan membawa kepada keadaan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai satu zat yang bersifat dengan baharu. Mana bawa mai ikut mana, jadi daripada hujahan yang macam mana, mudah. Kalaulah tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala sifat qidam. Apa dia sifat qidam? Sedia Allah, tiada mula bagi ada Allah. Maka kalau Allah bersifat dengan sebaliknya, iaitu ada mula bagi Allah, maka ada mula itulah makna baharu. Baharu ada, hudus. Sebab tidak ada pilihan yang ketiga di antara qidam dan hudus. Sedia kala dan baharu ada itu tidak ada pilihan yang ketiga. Kalau Allah tidak bersifat dengan qidam, Allah bersifat dengan baharu. Kalau Allah tidak bersifat dengan baharu, Allah bersifat dengan qidam. Tidak ada pilihan yang ketiga di antara dua pilihan tersebut. Maka dia jelas. Sagi kita akan bawa pasal apa dia tak boleh bersifat dengan baharu. Cuma nak bawa macam mana kalau ternafinya sifat-sifat salbiah ini akan menyabitkan baharunya Allah. Maka ternafinya qidam secara jelas menyabitkan baharu pada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak bersifat dengan sedia kala membawa makna Allah bersifat dengan baharu ada. Sebab di antara baharu ada dan sedia kala itu tidak ada pilihan yang ketiga baginya. Dia salah satu daripada dua keadaan. Sesuatu tu ada, Allah lah, ataupun kita makhluk ada. Wa imma dia bersifat dengan sedia kala ada, wa imma dia baharu ada. Maksudnya dia didahului oleh ketiadaan.
Ada pilihan yang ketiga? Tak ada. Kalau dia bersifat dengan sedia kala, adanya tidak didahului oleh ketiadaan, maka dia qadim. Dia bersifat dengan qidam, dia tidak baharu. Sekiranya ada permulaan baginya, keberadaannya ataupun kewujudannya didahului oleh ketiadaan, maka dia bersifat dengan baharu, hudus. Dia sesuatu yang hadis, maka dia tak bersifat dengan qidam. Dia bukan sesuatu yang qadim. Satu. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat dengan baqa. Apa dia baqa? Kekal. Apa dia makna kekal? Tidak binasa ada Allah Subhanahu wa taala. Tiada kesudahan bagi wujud Allah Subhanahu wa taala. Tiada penutup dan tiada penamat bagi wujud Allah Subhanahu wa taala. Baqa. Maka sekiranya Allah tidak bersifat dengan baqa, bermakna Allah bersifat dengan fana. Maksudnya ada Allah Subhanahu wa taala akan habis. Sekarang Allah ada, kalau Allah tak bersifat dengan baqa, maksudnya pada satu hari nanti, satu masa nanti Allah akan tiada. Allah akan tiada. Dan benda tu membawa kepada baharunya Allah. Sebab benda yang boleh berubah antara ada dan tiada daripada satu keadaan ke keadaan yang seterusnya ialah sifat ataupun ciri sesuatu yang baharu. Antara dalil yang menunjukkan baharunya sesuatu, dia bersifat dengan hudus, dia bersifat dengan baharu, ialah dia berubah daripada satu keadaan ke satu keadaan yang lain. Maka sekiranya ternafi baqa bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak bersifat dengan kekal adanya. Sekarang ada, satu masa nanti, satu hari nanti, maka dia tiada. Maka berubahlah daripada sekarang ada kepada tiada. Maka perubahan itu ialah alamatul hudus, ialah petanda ataupun bukti yang paling jelas menunjukkan sesuatu itu baharu. Maka tiada baqa, ternafinya baqa daripada Allah Subhanahu wa taala membawa kepada natijah Allah juga ialah Tuhan yang baharu, sesuatu zat yang bersifat dengan baharu. Dua. Sekiranya ternafi mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Apa makna mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis? Bersalahan Allah Ta'ala dengan makhluk. Maka sekiranya ternafi bersalahan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, bermakna sabit bersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala serupa dan semacam dengan makhluk, dengan segala perkara yang lainnya. Maka serupa dengan segala makhluk yang lain juga memberi natijah kefahaman bahawasanya Allah tu baharu. Sebab segala makhluk selain daripada Allah bersifat dengan baharu, dia benda yang baru ada, dia diciptakan. Maka kalau Allah sama dengan makhluk, Allah itu menyerupai makhluknya, maka Allah juga baharu seperti makhluknya. Walaupun kita katakan hanya serupa pada satu sudut saja, walaupun yang disabitkan ataupun yang diletakkan, yang disifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala cuma pada satu sudut. Contohnya sudut Allah Subhanahu wa taala contohnya berjirim, contohnya Allah Subhanahu wa taala itu memerlukan ruang, contohnya. Maka ada satu sudut yang menyamai dengan makhluk. Adapun daripada sudut yang lain, contohnya kita katakan tidak, Allah Taala langsung tak sama macam makhluk. Cuma satu sudut ni saja bersamaan Allah dengan makhluk. Satu sudut dah. Daripada satu i'tibar, daripada satu tinjauan. Maka bersamaan walaupun dengan hanya satu jalan, walaupun dengan hanya satu wajah, walaupun dengan hanya satu sudut pandang, memungkinkan bersamaan daripada pihak yang lain. Dia membuka kemungkinan kalau macam ni boleh sama, apa yang menghalang daripada samanya Allah daripada sudut yang lain? Maka dia membuka kemungkinan tu. Jadi dia tak semestinya menyabitkan bersamaan ataupun serupanya Allah pada segenap sudut dengan makhluk, tak. Memadai dengan sekadar menyabitkan satu sudut saja persamaan dengan makhluk. Contoh macam kita sebutkan tadilah, ada yang menyamakan Allah dengan makhluk daripada sudut mengambil lapang ataupun memerlukan ruang. Allah memerlukan tempat. Contohnya lah, ada yang beriktikad sebegitu. Walaupun dia kata, walaupun orang yang sebegitu mengatakan bahawasanya pada satu sudut ini saja yang sama Allah dengan makhluk, adapun daripada sudut yang lain, aspek yang lain, semuanya tak sama, hanya saja yang sama. Walaupun sebegitu katanya,
dia tetap membuka kemungkinan bersamanya Allah pada sudut yang lain. Sebab kalau sama pada satu sudut, tak ada benda yang menghalang, tak ada batas yang menyekat samanya Allah daripada sudut yang lain, maka Allah menerima kemungkinan bersamaan dengan sudut yang lain. Maka walaupun terbuka ataupun terdedah pada hanya satu sudut persamaan, maka dia membawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu dihukumkan dengan baharu, sekiranya ternafi ataupun kita mengatakan tidak ada pada Allah Subhanahu Wa Taala sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Maka bersamaan Allah dengan makhluk walaupun daripada sudut mana sekalipun akan membawa kepada kemungkinan dan juga natijah Allah bersamaan dengan makhluk pada sudut baharunya, sama ada secara pasti ataupun secara kebolehterimaan, boleh terima. Sebab kalau sama daripada satu sudut, tak ada benda yang boleh menghalang daripada sama daripada sudut yang lain. Tu kalau tidak bersifat Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Terus sifat yang seterusnya, kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala tidak bersifat dengan qiyamuhu bin nafsih. Apa makna qiyamuhu bin nafsih? Kita katakan bahasa terjemahan secara mudah, ada Allah Taala dengan sendiri. Apa makna ada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sendiri? Adanya Allah tak macam adanya benda lain. Adanya Allah dengan maksud Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhajat kepada sesuatu pun. Tak berhajat kepada tempat untuk dia tumpang, tak berhajat kepada zat untuk dia henggap, tak berhajat kepada pencipta untuk mewujudkan dia, tak berhajat kepada rakan untuk membantu dia mengurus alam, tak berhajat kepada sanak saudara, keluarga, isteri, anak dan sebagainya untuk bersama-sama dengannya, tak berhajat belaka. Itu makna qiyamuhu ta'ala binafsih. Allah tidak berhajat kepada sesuatu pun. Sekiranya ternafi sifat ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bahawa kita katakan Allah Subhanahu Wa Taala tidak bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsih, apa lawan dia? Qiyamuhu bighairih. Adanya Allah Ta'ala dengan yang lain, dengan bantuan yang lain, dengan sebab yang lain. Maksudnya adanya Allah dengan bantuan ataupun kita katakan, kalau nak ubah secara bahasa kita, adanya Allah dengan memerlukan yang lain. Lawan bagi tak berhajat ialah memerlukan. Maksudnya Allah ada dalam keadaan memerlukan yang lain. Mungkin memerlukan rakan untuk sama-sama membantu mengadakan alam, berhajat ataupun memerlukan kepada sembahan makhluk untuk mengekalkan kemuliaannya, berhajat kepada mengancam makhluk untuk menjadikan ataupun memastikan makhluk itu patuh pada perintahnya dan sebagainya. Apa saja bentuk hajat, apa saja bentuk keperluan, apa saja bentuk keperluan dan juga keinginan, dengan makna yang sebegitu, dengan makna memerlukan dan dengan makna berhajat. Maka sekiranya ternafi sifat qiyamuhu ta'ala binafsih dengan makna yang tadi, maka menyabitkan berhajatnya Allah kepada makhluk, dan berhajat itu ialah tanda-tanda baharunya Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya Allah memerlukan walaupun kepada apa pun, seperti mana seseorang memerlukan kepada harta, tak nama dia kaya. Seseorang memerlukan kepada pengaruh, tak jadi dia mulia dan sebagainya. Itu keperluan belaka. Memerlukan kepada makanan, tidak mati kebuluran. Memerlukan kepada tempat tinggal, kalau tidak akan membawa pada kesusahan dalam hidup dan sebagainya. Itu kalau makhluk lah. Sekiranya Allah juga berhajat daripada sudut-sudut yang sebegitu, berhajat kepada teman, berhajat kepada kawan, berhajat kepada harta, berhajat kepada kekayaan, berhajat kepada sembahan makhluk, berhajat kepada ketaatan makhluk, berhajat kepada pujian makhluk dan sebagainya, maka setiap satu daripada keberhajatan yang sebegitu membawa kepada baharunya Allah. Kerana berhajat itu ialah antara tanda-tanda yang nyata bagi makhluk, iaitu baharu. Merupakan petanda dan petunjuk yang paling nyata ke atas baharunya sesuatu. Sebab bila sebut kata baharu ataupun makhluk, maka antara sifat yang paling dominan, yang paling kuat dan jelas nampak pada ciri makhluk ialah dia memerlukan, dia berhajat. Sekurang-kurangnya dia berhajat kepada pencipta untuk mengadakan dia.
Walaupun dikatakan tak berhajat kepada makanan, minuman dan sebagainya, contohnya batu, dia kan berhajat kepada makanan, dia tak berhajat kepada minuman, dia tak berhajat kepada kawan, dia tak berhajat kepada apalah batu. Tapi sekurang-kurangnya dia berhajat kepada pencipta untuk mewujudkan dia. Kalau tak ada pencipta, maka dia takkan wujud. Sebab dia tak mungkin ada dengan sendirinya. Itu telah dibincangkan dalam sifat wujud dulu. Maka ternafinya sifat qiyamuhu ta'ala binafsih akan menyabitkan baharunya Allah, akan menyebabkan adanya pada Allah sifat yang namanya qiyamuhu binafsih, qiyamuhu bighairih. Ada Allah dalam keadaan memerlukan, ada Allah dalam keadaan memerlukan, dan ada Allah dalam keadaan memerlukan menjadikan dan melazimkan baharunya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat. Yang kelima, sifat wahdaniyah. Sekiranya tidak ada wahdaniyah pada Allah Subhanahu wa taala. Apa dia makna wahdaniyah? Esa ataupun tunggal. Esa Allah Ta'ala pada zatnya, esa Allah Ta'ala pada sifatnya, dan esa Allah Ta'ala pada perbuatannya, macam yang dibincangkan pada pertemuan yang lepas. Maka sekiranya tidak esa Allah, Allah tidak bersifat dengan wahdah, tak bersifat dengan tunggal, dengan makna Allah bersifat dengan ta'addud, berbilang ataupun banyak, bukan satu. Sama ada bukan satu itu pada zatnya, dengan bahawa zat Allah Subhanahu wa taala itu bergabung ataupun bercantum daripada beberapa juzuk untuk menjadikannya satu, dan itu mustahil. Maka kalau macam tu maksudnya, maka setiap satu daripada juzuk zat itu memerlukan antara satu sama lain. Dia akan jadi baharu jugalah. Sebab dia tak akan bercantum secara semula jadi. Dia tak akan bercantum secara kewujudan yang asal. Dia mesti ada dulu dalam bentuk tunggal, barulah bercantum. Satu kemungkinannya. Ataupun tidak esa dengan makna ada zat lain yang serupa dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Maka juga membawa kepada baharunya Allah, sebab ada contoh yang lain. Dan juga ada hilangnya sifat kemuliaan Allah sebagai Tuhan, maka menjadikan dia sebagai sesuatu yang baharu, dan seterusnya. Maka setiap satu daripada 5 sifat salbiah ni sekiranya ternafi daripada Allah, sekiranya tidak diterima pada akal, akal menyangkal adanya sifat yang 5 ini pada Allah Subhanahu wa taala secara langsung dan secara direct, maknanya ialah menyabitkan baharunya Allah. Allah tak bersifat dengan qidam, bermakna Allah baharu. Allah tak bersifat dengan baqa, membawa kepada baharunya Allah. Allah tak bersifat dengan qiyamuhu binafsih, membawa kepada baharunya Allah. Allah tak bersifat dengan mukhalafatuhu lil hawadis, membawa kepada baharunya Allah. Allah tak bersifat dengan wahdaniyah, membawa kepada baharunya Allah. Dalam bentuk perbuatan, contohnya wahdaniyah Allah. Kalaulah ada perbuatan adalah di sana sesuatu yang memiliki perbuatan yang serupa dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, maka di situ hilangnya keperluan segala makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak lagi menjadi satu-satunya Tuhan yang menjadi tempat tumpuan, seperti mana yang disebutkan dalam Allahus Samad dalam surah Al-Ikhlas. Allah adalah satu-satunya tempat tumpuan makhluk. Maka perkara tersebut menjadikan baharu, membawa kepada kelaziman baharunya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sekiranya Allah memerlukan sesuatu yang lain untuk membantunya menciptakan makhluk, maka membawa kepada makna berhajat, maka kembali kepada makna baharu juga. Maka setiap satu daripada 5 sifat yang kita bincangkan sebelum ini, setiap satu daripada 5 sifat salbiah yang dibincangkan sebelum ini, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Kelima-limanya ini sekiranya ternafi salah satu daripada kelima-limanya ini, dia akan memberikan natijah, keputusan bahawasanya Allah bersifat dengan baharu, dan bersifatnya Allah dengan baharu itu ialah sesuatu yang mustahil. Akal tidak menerimanya. Ni cara jalanan hujah yang disusun oleh Imam Dardir. Dibagi secara umum saja. Perbincangannya secara tafsil, secara terperinci boleh dirujuk ataupun boleh dilihat dalam kitab-kitab yang lain lah, ataupun dalam syarah Kharidah sendiri yang disyarahkan oleh Imam Dardir. Disyarahlah satu-satunya. Tapi untuk matan ni maka diberikan sifat dalil yang secara ijmali saja.
kerana memadai dengan dalil ijmali untuk mengeluarkan seseorang daripada daerah taklid, macam yang kita sebut pada perbincangan makrifah dulu kan. Dalam tajuk makrifah dulu, antara syarat untuk makrifah dia mestilah jazam, kejazaman dia, keyakinan dia mestilah berbetulan dengan kebenaran dan mestilah bersandarkan kepada dalil, iaitu sekurang-kurangnya dalil ijmali. Maka Imam Dardir rahimahullahu ta'ala membawakan dalil ijmali bagi 5 sifat salbiah untuk mengeluarkan orang yang memahami perbahasannya daripada daerah taklid kepada daerah makrifah. Gitu. Jadi dia tak sebut secara detail lah, dengan terperinci satu persatu huraian bagi dalil sifat-sifat salbiah yang 5 ni. Sebaliknya dirangkumkan dan dikumpulkan dalam satu tajuk, iaitu baharunya Allah Subhanahu wa taala. Ternafinya salah satu daripada 5 sifat ini membawa kepada baharunya Allah. Bila membawa kepada baharunya Allah, maka Allah akan disifatkan dengan segala lawazim ataupun segala kelaziman baharu. Antara kelaziman baharu yang paling nyata ialah berhajat, ihtiyaj, memerlukan. Maka itu titik pemisah di antara qadim juga berhajat kepada setiap perkara yang lain. Kita sendiri manusia berhajat kepada Allah untuk bernafas, berhajat kepada Allah untuk bergerak, berhajat kepada Allah untuk berfikir, berhajat kepada Allah untuk sihat dan sebagainya daripada setiap sudut kehidupan. Dan hajat yang paling besar ialah hajat untuk ada. Dengan makna kalau kita bukan dengan bantuan dan juga bukan dengan kehendak dan perbuatan Allah, kita takkan ada, manusia takkan ada. Maka itu hajat yang paling besar dan yang paling mendasar, yang paling asas. Maka berhajat itu ialah ciri utama makhluk, ciri utama sesuatu yang bersifat dengan baharu. Bila mana adanya pada Allah Subhanahu wa taala sifat baharu, dengan sebab ternafinya salah satu daripada 5 sifat salbiah ni, membawa kepada makna Allah berhajat. Allah baharu dengan makna Allah berhajat. Allah memerlukan sesuatu. Allah memerlukan pencipta, Allah memerlukan sesuatu untuk mengekalkan adanya, Allah memerlukan sesuatu untuk membaharukan dia dan mewujudkan dia, Allah memerlukan sesuatu untuk membantunya mengurus tadbir alam, membantunya untuk mengadakan makhluk. Allah berhajat kepada sesuatu untuk menjadikan dia sempurna, untuk menjadikan dia maha berkuasa dan sebagainya. Maka membawa kepada natijah ataupun kefahaman daripada makna baharu itu sendiri. Kalau kita sabitkan ataupun kalau boleh dikatakan Allah bersifat dengan baharu, maka dia mustahil. Sebab apa mustahil? Sebab bila bersifat dengan baharu, membawa kepada makna berhajatnya Allah kepada sesuatu, dia menafikan sifat ketuhanan. Dia menafikan ciri Tuhan. Maksudnya sesuatu yang bersifat dengan berhajat tidak layak menjadi Tuhan. Dia telah mencabut dan menanggalkan sifat ketuhanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Disebut sebagai sifat uluhiyah. Apa dia sifat uluhiyah? 2. Yang pertamanya istighna'u an kulli ma siwah, terkayanya Allah daripada segala-galanya, tidak berhajatnya Allah kepada sesuatu pun. Ciri yang pertama, tak berhajat kepada apa pun, daripada sekecil-kecil perkara sampailah sebesar-besar urusan, tak berhajat kepada sesuatu apa pun. Satu ni panggil istighna. Maka Allah mustaghnin an kulli ma siwah, Allah itu maha kaya daripada tiap-tiap sesuatu. Satu. Yang keduanya ialah iftiqaru kullu ma'adahu ilaihi, segala perkara yang lain semuanya berhajat kepada dia belaka. Setiap perkara yang lain selain daripada Allah, selain daripada dia, semuanya itu berhajat ke dia belaka, berhajat kepadanya belaka. Dipanggil iftiqaru kullu ma'adahu ilaihi. Ataupun dengan ringkas disebut sebagai muftaqar ilaih. Muftaqar ilaih, dihajatkan kepadanya. Allah itu ialah sesuatu yang diperlukan oleh setiap perkara yang lain. Maka 2 ciri ni namanya disebutkan sebagai 2 ciri Tuhan. Sesiapa saja, apa saja yang mendakwa diri sebagai Tuhan,
ataupun yang didakwakan sebagai Tuhan, maka perlu diletakkan dan ditimbang dengan dua ciri ni. Kalau lulus kedua-dua ciri ni pada sesuatu tersebut, maka dia layak jadi Tuhan dan boleh diterima dakwaannya sebagai Tuhan. Tapi kalau tak lulus dalam mana-mana satu daripada dua ciri ni, maka dia tak layak dijadikan sebagai Tuhan, sebab dia juga memerlukan seperti mana perkara yang lain. Maka ini pemisah makna ketuhanan dalam Islam dan selain daripada Islam. Dua ciri ni. Yang pertama, terkaya daripada segalanya, tidak berhajat, tidak memerlukan dan tidak tidak memerlukan lah, nak kata baik, tidak memerlukan kepada sesuatu pun, daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah sebesar-besar urusan, tak berhajat. Bukan makna tak bagi benda lain buat, tak, tapi tak berhajat, maksudnya boleh buat sendiri. Maka tak menafikan Allah seperti mana yang dalam i'tiqad kita mewakilkan kepada malaikat, contohnya untuk menguruskan sesuatu, untuk mengirimkan wahyu kepada Nabi, untuk mengatur, mengagihkan rezeki dan sebagainya. Bukan malaikat buat, malaikat tolong uruskan saja. Bukan malaikat yang menurunkan hujan, Allah yang menurunkan hujan dan diperintahkan kepada malaikat untuk menguruskan. Maka berbezalah, bukan berhajat kepada malaikat untuk buat kerja tak, tapi memberikan amanah kepada malaikat untuk melakukannya. Dengan makna sekiranya tak ada malaikat sekalipun, Allah masih lagi mampu dan boleh berkuasa menurunkan hujan dengan sendirinya. Maka tu beza di antara berhajat memerlukan dengan makna dan juga mengamanahkan dan mewakilkan kepada perkara lain. Bukan tak boleh Allah Subhanahu Wa Taala nak menjadikan semua beriman tanpa perlu mengutuskan Rasul, bukan tak boleh. Tapi sengaja dengan kehendak dan juga dengan kebijaksanaannya mengutuskan Rasul kepada umat untuk menguji yang mana, untuk memberikan satu kefahaman dan juga untuk memberikan satu petunjukan siapa dia di kalangan hambanya yang terpilih dan siapa dia di kalangan hambanya yang tidak terpilih. Itu makna tidak berhajat. Boleh buat sendiri belaka. Tak ada satu benda pun yang boleh menghalang kehendak Allah daripada lulus, dan tak ada satu pun yang boleh memaksa Allah melakukan sesuatu. Maka ni makna terkaya, makna tidak berhajat tu, makna tidak memerlukan kepada satu apapun. Ni ciri pertama Tuhan. Mana-mana sesuatu yang mendakwa diri sebagai Tuhan ataupun yang didakwa sebagai Tuhan, maka dia perlu ditimbang dengan kayu ukur ni. Kalau lepas lagu ni, okey, ada poin yang kedua, iaitu segala benda berhajat ke dia belaka. Dia panggil iftiqaru kullu ma adahu ilaih, ataupun iftiqaru kullu ma siwahu ilaih. Berhajat, memerlukan segala perkara yang lain semuanya kepadanya. Sama ada daripada sudut kewujudan, daripada sudut pergerakan, daripada sudut apa apalah, dirinya dan perbuatannya dan pergerakannya dan diamnya dan segala-galanya semuanya berhajat kepada dia belaka. Dengan bahawa tanpa kehendak, tanpa ketentuan dan juga kekuasaan daripada Allah, sesuatu itu tak akan berlaku dan berubah, tak akan terjadi, ada ataupun berubah segalanya. Kalaulah ada sesuatu yang tak berhajat kepada dia, maka dia tak layak jadi Tuhan. Maka tak layak jadi Tuhan, sebab ada sesuatu yang tak memerlukan dia. Maka sebab tu mustahil bila dikatakan adanya dua Tuhan secara mudahnya. Sebab bila ada dua Tuhan, walaupun sepakat buat sesuatu ataupun walaupun dibedak, diagihkan tugas, Tuhan yang pertama buat langit, Tuhan yang kedua buat bumi contohnya, Tuhan yang pertama buat bangsa manusia contohnya, Tuhan yang kedua buat bangsa jin contohnya. Masing-masing mendakwa diri sebagai Tuhan, masing-masing boleh mengadakan, menciptakan dan sebagainya. Tapi kedua-duanya bukan Tuhan. Sebab bangsa manusia tidak bertuhankan Tuhan A, dan bangsa jin tidak bertuhankan Tuhan B. Dengan makna bangsa manusia tak berhajat kepada Tuhan A untuk ada, sebab dia Tuhan B yang buat dia. Bangsa jin tidak berhajat kepada Tuhan A sebab Tuhan B yang buat dia. Silang gitulah. Kalau Tuhan A buat jin, Tuhan B buat manusia, dengan makna manusia tidak bertuhankan kepada Tuhan A dan jin tidak bertuhankan kepada Tuhan B. Dengan makna tidak bertuhankan itu dengan makna tidak berhajat dan tidak memerlukan. Maka lemahlah dia daripada sudut tu.
ternafilah kesempurnaan dia sebagai Tuhan. Sebab tu ternafi ataupun mustahil pada akal diterima konsep dua Tuhan ke atas. Sama ada saling berbantah ataupun saling sepakat untuk melakukan sesuatu. Dia akan membawa kepada natijah lemahnya Tuhan dan berhajat antara satu sama lain. Itu. Maka bila timbul perkara-perkara hasil daripada ternafinya 5 sifat salbiah ni pada Allah, maka menyabitkan dan juga mencalarkan kemuliaan Allah sebagai Tuhan, iaitu yang bersifat dengan dua ciri ketuhanan ni. Bila mana sabit baharu pada Allah, maka ternafi dua ciri ketuhanan ni padanya. Sebab bila kata Allah itu baharu, maksudnya dia baru ada. Dia baru ada. Dia berhajat kepada penciptanya. Maka ternafilah unsur terkaya daripada sesuatu. Ternafilah unsur terkaya daripada sesuatu. Macam tu juga bila mana dia baharu, maka dia sendiri ataupun sesuatu yang lain, bukan semestinya dia, maka mungkin ada perkara lain yang dijadikan oleh Tuhan yang sama, bukan dijadikan oleh Allah. Ada kemungkinan tu. Bila Allah dijadikan, contohlah bila A dijadikan oleh B, maka ada kemungkinan bukan A saja ciptaan B, ada ciptaan lain selain daripada A yang merupakan ciptaan B. Maka bila ada menerima kemungkinan yang sebegitu, menyabitkan bahawasanya kemungkinan ciptaan selain daripada A ni yang merupakan ciptaan bagi B juga tidak berhajat kepada A. Dia berhajat kepada B lah, sebab B yang mengadakan dia. Maka dia akan menggugurkan ciri yang kedua ketuhanan, iaitu semua benda berhajat kepada dia belaka. Semua benda berhajat kepada dia belaka. Dan juga bila mana B yang menjadikan A, dengan makna bukan B yang berhajat kepada A, bahkan A yang berhajat kepada B. Bahasa mudah kita, kalaulah Allah diciptakan oleh sesuatu, maka bukan sesuatu itu yang berhajat kepada Allah, bahkan Allah yang berhajat kepada sesuatu itu. Dan juga sesuatu itu tidak berhajat langsung kepada Allah, sebab dia yang menjadikan Tuhan. Maka benda tersebut membawa kepada gugurnya ataupun tercabutnya makna ketuhanan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan benda tu mustahil. Perbincangan yang panjang lebar ini bertitik tolak daripada poin dia, daripada pangkal dia, ialah baharunya Allah. Bila sabit baharu kepada Allah, maka ini kesan yang berlaku. Ini hukum ataupun ini keputusan natijah yang hasil bila mana disabitkan sifat baharu pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Imam Dardir cuma letak satu saja. Kalaulah tidak bersifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat salbiah ini, maka baharu Allah. Bila baharu Allah, maka mustahil. Bila sabitnya baharu pada Allah, maka mustahil. Kita patah balik dalil tersebut. Maksudnya kita patah balik, bila mustahil Allah baharu, maka sabit dah Allah tidak baharu. Bila sabit Allah tidak baharu, maka Allah bersifat dengan segala sifat salbiah yang disebutkan sebelumnya. Dia dia macam kiraan sifir lah. 1 campur 2 campur 3 jadi 6. 6 patah balik 6 ialah 3 campur 2 campur 1 lah. Maka bila mana Allah tidak bersifat dengan segala sifat salbiah ini, membawa kepada baharunya dia. Baharunya Allah dihukumkan dengan mustahil, sebab ternafi syarat ketuhanan, ternafi sifat ketuhanan. Maka patah balik dalil tersebut secara reverse. Bila mana mustahil Allah bersifat dengan baharu, bila mana mustahil Allah bersifat dengan baharu, maka sabitlah segala sifat salbiah bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu cara aturan dalilnya sebegitu. Maka bila dah faham elok macam tu, fastaqim, maka tetaplah. Pegang elok, istiqamahlah atas keyakinan ni. Sebab apa mustahil? Li'annahu yufdi ila tasalsuli wad-dawri wa huwa al-mustahilul munjali. Kerana bahawasanya ia baharu Allah ni, bila disabitkan kepada Allah itu sifat baharu, yufdi ila tasalsuli, membawa kepada tasalsul, wad-dawri, dan daur. Dan kat situ dengan makna atau
dipanggil waw bermakna au. Dan tasalsul yakni atau tasalsul, kerana baharunya Allah memberikan kefahaman ataupun menyebabkan, membawa kepada berlakunya masalah daur ataupun tasalsul pada Allah Subhanahu wa taala. Dan masalah daur ataupun tasalsul ialah sesuatu yang mustahil berlaku atas Allah. Apa makna tasalsul? Tasalsul kalau ikut takrifnya dalam bahasa Arab, tawaqqufu, bukan, tarattubu umurin bila nahiyatin ataupun bila tanahin. Tarattubu umurin bila tanahin, berturut-turut beberapa perkara tanpa kesudahan. Tartiblah tarattubu umurin bila tanahin, berturut-turut beberapa perkara tanpa kesudahan, tanpa ada pemula, jadi tak selesai. Contoh mudah yang ulama kita buat masalah tasalsul ni ialah masalah dijadikan oleh siapa tu lah. Siapa yang menjadikan siapa. Sekiranya Tuhan yang pertama ataupun sesuatu yang pertama dijadikan oleh sesuatu yang kedua, dijadikan oleh sesuatu yang kedua, sesuatu yang kedua dijadikan oleh sesuatu yang ketiga, sesuatu yang ketiga dijadikan oleh sesuatu yang keempat, sesuatu yang keempat dijadikan oleh sesuatu yang kelima, dan seterusnya sampai tak dapat punca siapa yang lah. Maka benda tu mustahil, akal tak terima. Maka bila mana Allah baharu membawa kepada Allah dijadikan, siapa yang menjadikan Allah? Kita kata Tuhan satu, sebab dia menjadikan Allah. Ni andaian ataupun teori bila mana kita sabitkan baharu pada Allah Subhanahu wa taala. Bila baharu maka ada permulaan, bila ada permulaan bermaksud sebelum daripada Allah ada, Allah tiada. Untuk ada sendiri akal tak terima, sebab mustahil daripada ketiadaan tiba-tiba dia yang dalam ketiadaan itu mewujudkan dirinya. Benda tu mustahil. Maka mestilah diadakan oleh sesuatu yang lain. Maka bila Allah sebelum daripada ada bersifat dengan tiada, sekarang ni dia ada, bermakna Allah dijadikan oleh sesuatu. Kita letakkan sesuatu yang pertama lah. Sesuatu yang pertama. Sesuatu yang pertama tu adakah dia dijadikan juga ataupun dia bersifat dengan sedia kala? Kalau dia bersifat dengan sedia kala, dialah Tuhan. Tapi masalahnya sini tak. Dia pun bukan Tuhan, dengan makna dia bukanlah pencipta bagi makhluk. Berarti dia juga bersifat dengan baharu. Dia bukan qadim. Maka dia juga dijadikan. Siapa yang menjadikan Tuhan yang pertama? Tuhan yang kedua. Sama jugalah. Tuhan yang kedua sama macam Tuhan yang pertama. Bermakna dia juga dijadikan. Siapa yang menjadikan Tuhan yang kedua? Tuhan yang ketiga. Dan berterusan sampai tidak ada kesudahan. Bila tanahin ataupun bila mutanahiyatin, tanpa ada kesudahan. Dan benda tu akal tak terima. Bandingan bahasa mudahnya, air sebotol, tak ada tambah sumber lain, sebotol ini je, tuang tak habis-habis. Maksudnya tak tahu punca asal. Tak tahu punca asal. Tak dapat dipastikan titik pertamanya. Tak ada. Maka benda tu mustahil pada akal. Sebab kok mana pun dia mesti ada titik pertama. Kita daripada ayah, ayah daripada Tok Wan, Tok Wan daripada Tok Nyang, bertitih-titih pada sudut permulaan sampailah jumpa kepada manusia yang pertama, Nabi Adam. Stop itu. Manusia yang Adam, manusia yang pertama Nabi Adam alaihi salam. Macam mana wujudnya? Wujudnya dijadikan oleh Allah. Stop di situ. Dia tak ada. Maksudnya tak mungkin sesuatu tersebut tidak diketahui asal usulnya. Maka asal Allah daripada Tuhan yang pertama, asal Tuhan yang pertama daripada Tuhan yang kedua, asal Tuhan yang kedua daripada Tuhan yang ketiga, dan seterusnya sampai tak habis, macam nombor juga. Maka itu mustahil. Maka baharunya Allah berkemungkinan menjadikan berlaku tasalsul pada wujud Allah. Kalau tak berlaku lagu tu, maksudnya antara banyak-banyak Tuhan tu dia berpusing macam telur dengan ayam. Daripada ayam lahirnya jadinya telur, daripada telur jadinya ayam, daripada ayam jadinya telur, daripada telur jadinya ayam. Kalau pusing lagu tu nama dia daur. Iaitu tawaqqufu, tawaqqufu syai'in ala syai'in akhar yatawaqqafu alaih. Tawaqqufu syai'in
ala syai'in akhar alladhi yatawaqqafu alaihi. Terhentinya ada sesuatu di atas satu perkara. Sesuatu tu kita letakkan A, perkara tu kita letakkan B. Terhenti adanya A di atas kewujudan B, yang mana kewujudan B itu terhenti wujudnya atas A. Maka ni dinamakan sebagai dar, pusingan yang tidak dipecahkan, pusingan yang pusingan yang tidak ada pemula. Pusingan yang tidak ada pemula dipanggil daur. Bandingan mudahnya, siapa yang mengadakan Allah? Kalau Allah makhluk, kalau Allah baharu, Allah tidak bersifat dengan qadim, Allah tidak bersifat dengan segala sifat salbiah ni, maka Allah baharu. Siapa yang menjadikan Allah? Tuhan satu yang menjadikan Allah. Siapa yang menjadikan Tuhan satu? Allah. Sebab semua benda Tuhan bagi, semua benda Allah bagi jadi. Tapi Allah dijadikan oleh Tuhan satu. Maksudnya Tuhan satu juga masuk dalam segala benda ni. Maka siapa yang menjadikan Allah? Tuhan satu. Siapa yang menjadikan Tuhan satu? Allah. Dia jadi terhenti adanya Allah atas kewujudan Tuhan satu. Yang mana Tuhan satu itu juga terhenti wujudnya atas kewujudan Allah. Maka benda tu akal tak terima lah. Dia pusingan yang tidak diterima oleh akal. Dia kitaran yang akal tidak menerimanya sebagai mungkin, sebagai boleh. Akal menghukumkan dengan mustahil. Serupa dengan kita kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita letak nama lah mudah, Zaid. Seseorang yang nama Zaid dijadikan oleh Bakar. Zaid dijadikan oleh Bakar. Maka bila dalam situasi ni, bermakna Bakar mesti ada dulu daripada Zaid. Sebab kalau tidak, macam mana dia nak mengadakan Zaid? Bakar ada dulu. Siapa dia yang buat Bakar? Zaid yang buat. Dalam situasi yang kedua, melihat kepada kewujudan Bakar, Zaid kena ada dulu. Kewujudan Zaid mendahului kewujudan Bakar. Maksudnya dia bertembung di antara dahulu dan kemudian pada ada. Dia ijtima', dia berhimpun dua perkara yang mustahil, berhimpun dua perkara yang berlawanan, yang mustahil disekalikan, iaitu adanya Zaid dan adanya Bakar. Sebab untuk wujudkan Zaid, Bakar kena ada dulu. Macam mana Bakar boleh ada? Zaid yang mengadakan dia. Jadi berhimpun dahulu dan kemudian pada kewujudan. Maka ini mustahil, dipanggil daur sabqi. Kalau dengan perbahasan yang lebih lanjut, dalam kitab kita ada menyebutkan daur yang ma'i, daur yang harus diterima pada akal, iaitu pusingan pangkat. Pusingan pangkat haruslah pada akal. Seumpama pangkat anak dengan pangkat ayah, tak jadi ayah melainkan dengan ada anak, dan tak jadi anak melainkan dengan ada ayah. Cucu dengan Tok Wan sama agak. Pasal apa bila masa dia dapat pangkat datuk, bila dia ada cucu lah. Sebelum dia ada cucu, tak ada pangkat datuk. Bila masa kawan ni diberi pangkat cucu, sebab ada Tok Wan lah. Kalau tak ada Tok Wan, contohnya macam anak Nabi Adam, Qabil dan Habil, kita katakan anak Nabi Adam, dia pun cucu siapa? Tak ada cucu siapa. Sebab dia pun tak ada Tok Wan, dia pun ada pak Nabi Adam. Maka tak mungkin bagi mereka ada Tok Wan, ada datuk. Sebab mereka ialah keturunan kedua, lapisan kedua bagi manusia, iaitu selepas daripada Nabi Adam dan Siti Hawa. Maka samalah, pangkat cucu dapat bila mana sabit Tok Wan, dan pangkat Tok Wan, pangkat datuk dapat bila mana ada cucu. Maka pangkat itu tak mustahil lah. Konsep itu kita faham lah. Tapi dalam bab wujud ada, maka konsep itu tak diterima, akal tak menerimanya. Zaid ada sebab diwujudkan, dijadikan oleh Bakar. Okey, untuk step ni, untuk pangkat ni, untuk tahap ni clear. Maksudnya Bakar ada dulu, barulah Zaid ada. Sebab Bakar yang menjadikan Zaid. Bakar ni siapa bagi jadi? Zaid bagi jadi. Maka dalam peringkat yang kedua ni,
bila mengkaji asal usul bakar, dia diciptakan oleh Zaid, bermakna Zaid ada dulu pada bakar. Ini dipanggilkan sebagai daur yang mustahil. Maka baharunya Allah membawa kepada dua kemungkinan ni, dan tak ada kemungkinan yang ketiga. Tidak ada jalan lepas daripada daur dan tasalsul atas kewujudan, melainkan bila dinafikan sifat baharu daripada Allah Subhanahu wa taala. Selagi mana tak dinafikan sifat baharu daripada Allah, selagi itu wujudnya masalah daur dan tasalsul pada kewujudan Allah, dan masalah daur dan tasalsul ini mustahil, tidak diterima oleh akal yang waras. Maka mustahillah penyebab bagi timbulnya masalah daur dan tasalsul, iaitu baharu pada Allah Subhanahu wa taala. Bila mustahil baharu atas Allah Subhanahu wa taala, sabitlah lawan bagi baharu, iaitu bersifatnya Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat salbiyah, secara khususnya qidam, dan secara lazimnya sifat-sifat yang lain daripada qidam, iaitu baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu bin nafsih, dan wahdaniyah. Gitu. Maka daur dan tasalsul tu wahwal mustahilul munjali, sedangkan ia daur dan tasalsul itu mustahilul munjali, perkara yang mustahil lagi nyata. Kemudian disudahikan dengan Imam Dardir rahimahullahu taala menutup perbincangan sifat salbiyah ini dengan menyebutkan beberapa sifat kesempurnaan bagi Allah. Sebab daripada kita faham tadi, bila sabitnya baharu bagi Allah, maka mustahil sebab menafikan sifat ketuhanan. Maka sini Imam Dardir bawa beberapa sifat ketuhanan, sifat yang membawa makna sucinya Allah Ta'ala daripada segala kekurangan, dan ada pada Allah itu segala sifat kesempurnaan. Ini beberapa sifat-sifatnya dalam bentuk asma', dalam bentuk nama. Fahuwal jalilu wal jamilu wal wali wat tahirul quddusu war rabbul ali, munazzahun 'anil hululi wal jihah wal ittisali lil infisali was safah. Dialah Allah yang maha agung, al-jalil, yang bersifat dengan jalal. Jalal merujuk kepada makna tidak maha suci Allah daripada segala kekurangan. Dipanggil azimus sya'n, yang maha agung. Apa makna agung, apa makna jalal? Jalal bermakna tanazzuh ataupun tanzih anin naqais, maha suci daripada segala kekurangan. Wal jamil, maksudnya bersifat dengan jamal, bersifat dengan keindahan, maksudnya bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Maka pada dua kata ini pun dah menunjukkan atas makna ketuhanan. Suci daripada segala kekurangan, isyarat dengan jalil, sifat-sifat jalal Allah Subhanahu wa taala, dan bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, diisyaratkan dengan jamil, iaitu sifat jamal Allah, sifat indah Allah Subhanahu wa taala. Al-wali, maha pentadbir. Salah satu daripada makna wali, maha pentadbir. Maksudnya yang menguruskan urusan hamba. Wat-tahiru, maha bersih, maha suci daripada segala sifat yang tak layak baginya lah. Al-quddusu pun sama juga, maha suci jugalah. War-rabbul ali, Tuhan yang maha mendidik dan yang maha mendidik. Rabb dipanggil mudabbir. Rabb dengan makna mudabbirul khalaiq, yang maha mendidik. Al-ali, lagi maha tinggi, lagi maha tinggi, tinggi martabat dan kedudukannya, martabat dan kedudukannya, iaitu tidak langsung terpalit dengan sifat-sifat kelekehan dan kekurangan. Munazzahun 'anil hululi wal jihah, dia Allah itu adalah dijauhkan, maksudnya suci sama sekali daripada bercirikan dengan tempat dan arah. Walittisali wal infisal, walittisali lil infisal, percantuman dan perceraian, wasafah dan bodoh. Ini sifat-sifat kekurangan yang tak layak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala suci daripada bertempat hulul. Ini dibincangkan dalam sifat-sifat yang dibincangkan, sifat-sifat salbiyah yang dibincangkan sebelumnya, iaitu khususnya pada perbincangan sifat qiyamuhu ta'ala binafsih, dan juga mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, suci daripada bertempat. Allah tidak memerlukan dan tidak berhajat kepada tempat. Wal jihah, dan arah.
Sebab tempat dan arah merupakan ciri makhluk, sedangkan Allah tidak sama dan tidak serupa dengan makhluk. Kerana serupa dengan makhluk membawa kepada baharunya Allah, dan membaharunya Allah membawa kepada mustahil macam yang disebutkan tadi. Dia akan kembali kepada perbincangan yang tadi. Walittisali, dan berhubung dengan alam lah, maksudnya bercantum dan bersentuhan dengan alam. Wa al-infisal, dan terpisah daripada alam. Bila berhubung pun tidak, terpisah pun tidak. Sebab bila kata berhubung dan berpisah, menyabitkan ada kontak ataupun ada sentuhan ataupun ada jarak di antara Allah dan alam. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala Maha suci daripada jarak. Tidak ada jauh dan dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wasafah, dan bodoh. Bodoh ni maksudnya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Wad'u syai' fi ghairi mahalli. Maka ternafi dengan kebijaksanaan dan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ni antara sifat-sifat kemuliaan dan juga nama-nama yang menunjukkan atas kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala dan kesempurnaannya. Manakala bait yang ke-31 itu menunjukkan atas perkara-perkara yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia membawa kepada kelekehan dan membawa kepada kekurangan. Selesai. Maka habislah, tutup dah perbincangan sifat salbiah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk dalam kategori yang seterusnya, iaitu sifat ma'ani Allah. Summa qala thummal ma'ani sab'atul lirra'i ay ilmuhu al-muhitu bil asya'i. Wallahu Subhanahu Wa Taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdala salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. صلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين.